Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam UiTM di hatiku. Good evening everyone, welcome to our interview and I hope all have an amazing day today. My name is Intan Aina Nasiha and with my co-MC for today, Nur Akila binti Solihin. So, for today's topic is about the role of intellectual capital in knowledge management in JPNIN. To explain more about that, we are pleased to have Mr. Zubair bin Muhammad Zain as a 15 years expert as penolong pegawai Jabatan Perpaduan Daerah Seremban to explain more details about this topic. But before we continue, I would like Mr. Zubair to tell viewers and interviewers about his background and about the organization background. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Nama saya Muhammad Zubair bin Muhammad Zain, penolong pegawai Perpaduan Daerah Seremban. Saya telah berkhidmat di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sudah 15 tahun. Sebelum ni saya di Seremban pada 2021 saya ke KL. Lepas tu 22 saya balik di Sebutu-Ganti Pejabat Daerah di Lembu. 2023 awal tahun ni saya baru berkhidmat balik ke Seremban lah. Jabatan Perpaduan ni kita lebih kepada kerja-kerja sosial lah. Hardcore business kita lebih kepada kita menjaga Tadbikar Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu Jabatan Tadbikar Perpaduan. Kita ada rukun tetangga dan dalam rukun tetangga tu kita ada skim roda sukarela dan macam-macam lagi lah. Jadi terus pada soalan lah. Thank you Mr. Zubair. Now anyone can ask any question for Mr. Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Zafira binti Sofarid and my number metric is 2023399889. I would like to start the question with, how do you measure intellectual capital in your organization? Okay, di dalam Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional ni kita mempunyai Institut Kajian Latihan Integrasi Nasional, iaitu IKLIN. IKLIN ini adalah sebuah institusi latihan untuk menjalankan aktiviti latihan kepada semua pegawai, kaki tangan dan juga anggota sukarela terutama rukun tangga dalam jabatan untuk membantu memperkasakan peranan Jabatan Perpaduan Negara dalam masyarakat dan menjadi lebih relevan kepada keperluan pelanggan dalam bidang perpaduan dan integrasi nasional. Segala perkara ataupun modul-modul terutamanya modal intelek, salah satu modul yang kita bentuk oleh IKLIN agar penjelasan dibuat diguna pakai oleh semua kaki tangan dan orang awam seperti rukun tangga, tadbikar, perpaduan dan juga semua warga perpaduan lah. So maknanya modul itu dibina, dibentuk oleh Institut Kajian dan Latihan. Jadi di institut itulah akan memanggil semua warga perpaduan untuk diberi penerangan, diberi input-input apa-apa yang terkini lah, arahan terkini daripada jabatan. Jadi apa-apa pun diselaraskan oleh IKLIN. Jadi kita di peringkat daerah, terutamanya saya di sini daerah, jadi sendiri yang akan tetapkan dulu untuk tracknya. The second question is, what are the organizational trademarks and how can people know about this organization? Perpaduan ni kalau orang biasanya orang awam lah, biasa orang awam dia mungkin dia tak nampak lagi peranan apa dia perpaduan. Kalau dia kenal rukun tetangga, menjaga keselamatan. Rukun tangga ni kita tahu apa, tapi siapa yang menjaga rukun tangga ni? Jabatan Perpaduan. Jadi kat situ kita tahu kita punya trademark perpaduan di hati lah, membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Itu trademark Jabatan Perpaduan masa ni kita guna pakai. Dan juga dalam sejak kita ada Kementerian Perpaduan ini, banyaklah promosi-promosi kita di peringkat rakyat awam, terutamanya dalam kita buka bus-bus untuk pameran, kita menyemarakkan lagi program-program, utamanya sambutan Minggu Perpaduan, sambutan Bulan Kemerdekaan, sambutan Hari Malaysia. Jadi salah satunya peranan Jabatan Perpaduan ini memupuk semangat ciptakan negara, memupukkan semangat penyatu paduan antara masyarakat. Yang lebihnya kita lebih fokus kepada dalam komuniti sendiri. Sebab itu kita wujudnya kawasan rukun tetangga supaya kita melantik di kalangan penduduk yang ada itu, kita mewujudkan dia punya jawatan kuasa rukun tetangga. Jadi mereka ni sebagai salah seorang memimpin lah adanya platform untuk jawatan kuasa ini bergerak dan juga masyarakat untuk menyalurkan masalah ataupun infra dan sebagainya kepada jawatan kawasan rukun tetangga ini. The next question is, how do the organization manage and leverage intellectual capital to support your department's goals and objective? Organisasi seringkali memberi pendidikan dan pelatihan latihan kepada kaki tangan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan mereka. Misalnya, Jabatan Perpaduan mungkin memberikan pelatihan tentang rukun negara kepada murid. Kita bila saya maklumkan tadi, di peringkat prasekolah yang kita didik, terutamanya rukun negara. Jadi memang saya sarankan awal tahun kita akan memesyuarat beberapa persidangan kepada cikgu-cikgu ataupun guru-guru tadbikar kami. Itu yang kita highlightkan peringkat awal ni, latih anak-anak, terutamanya dalam segi konsep bacaan ikrar itu sendiri. Kita ada lah dia punya skrip dia kan. Biasanya kita sebelum-sebelum ni lebih kepada kita terus baca ikrar tu kepada dia punya 5 prinsip rukun negara je. Tapi kata-kata yang permulaan tu kita tinggalkan. Jadi di peringkat awal ini kita latih anak-anak murid kita Tadbikar Perpaduan supaya mereka lancar dan memahami kata-kata permulaan sebelum kita berangkat untuk
angkat tangan untuk ikrar rukun negara. Ya. Okey, seterusnya penggunaan teknologi. Organisasi juga dapat menggunakan teknologi untuk mengumpul, mengatur dan membagikan pengetahuan. Misalnya Jabatan Pegawai mungkin memilih portal web atau sistem manajemen pengetahuan internal untuk memfasilitasikan pertukaran dan pengetahuan. Dan seterusnya kerjasama dengan agensi lain. Kerjasama dengan agensi lain juga dapat membantu dalam memanfaatkan pengetahuan. Misalnya Jabatan Pegawai bekerjasama dengan agensi prasekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain usaha untuk pastikan tiada anak-anak tercicir daripada mendapat pendidikan awal kanak. Utamanya dari segi modul ataupun konsep pembelajaran co-curricular pendidikan awal kanak-kanak ini, kita bukan sekadar membuat sendiri. Kita akan ikut paksi atau mengikut elemen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia supaya pembelajaran peringkat pras ni memang standard diguna pakai, sama ada di tadbikal swasta ataupun tadbikal di bawah agensi kerajaan dan juga di prasekolah sendiri. Ya. Next is how do the organization foster a culture of learning and knowledge sharing among your department's member and the stakeholders. Pertamanya mewujudkan nilai inti pembelajaran agar berhasil membangunkan budaya belajar. Setiap anggota perlu merasa bahawa pemimpin mendukung adanya proses belajar tersebut. Salah satu cara untuk melakukan adalah dengan membuat pembelajaran mendapatkan nilai inti yang jelas. Yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran yang jelas dan struktur terdapat membantu anggota organisasi memahami tujuan pembelajaran dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga, menyediakan latihan yang spesifik, latihan yang dirancang untuk memenuhi keperluan spesifik organisasi dan anggotanya dapat meningkat aktiviti pembelajaran. Seterusnya, memimpin dengan beri contoh. Pemimpin organisasi harus menunjukkan komitmen mereka terhadap pembelajaran dan perkongsian pengetahuan yang menjadi contoh dalam praktik ini. Mencipta budaya perkongsian pengetahuan. Budaya organisasi dapat mendukung perkongsian pengetahuan, dapat mempengaruhi tingkat perkongsian pengetahuan dalam organisasi. Faktor budaya, organisasi dan peranan pemimpin sangat penting dalam perkara ini. Yang keenam, menggalakkan komunikasi antara pekerja. Komunikasi yang efektif antara pekerja dapat memfasilitasi perkongsian pengetahuan. Membina kepercayaan antara anggota organisasi adalah kunci untuk mencipta lingkungan dan mendukung perkongsian pengetahuan. My name is Intan Aina Nasiha binti Alias and my metric number is 2023-168935. And my question for Mr. Zubir is, what are the benefits and outcomes that you have achieved or expect to achieve from your intellectual capital management practice? Pengusaha pengetahuan dalam organisasi seperti Jabatan Perpaduan dapat memberikan manfaat dan impak signifikan. Yang pertama, kecekapan melaksanakan keputusan dan tindakan. Dengan akses yang lebih baik ke pengetahuan dan informasi, organisasi dapat membuat dan melaksanakan keputusan dengan lebih cepat dan efisien. Kepantasan dalam membuat keputusan, iaitu akses cepat ke pengetahuan yang relevan, dapat mencepatkan proses pengambilan keputusan, memungkinkan organisasi mendapat respon dengan cepat terhadap perubahan ataupun tantangan. Meningkat kerjasama sesama kabitangan, iaitu budaya perkongsian pengetahuan, dapat mendorong kerjasama dan kolaborasi antara anggota organisasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktiviti yang efisien. Yang keempat, membina pengetahuan dalam organisasi, iaitu pengusaha pengetahuan yang efektif dapat membantu organisasi membangun dan memelihara basic pengetahuan internal mereka yang dapat menjadikan aset berharga untuk inovasi dan pertumbuhan. Yang kelima, proses pembelajaran dan latihan dapat ditingkatkan dengan akses yang lebih baik ke pengetahuan dan sumber belajar. Organisasi dapat meningkatkan dan memperluaskan proses latihan dan pembelajaran mereka. Yang keenam, peningkatan keseronokan bekerja, iaitu budaya pembelajaran dan perkongsian pengetahuan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Peningkatan produktiviti dengan manfaat pengetahuan dan ahli yang akan dalam organisasi ini, produktiviti dan efisien dapat ditingkatkan. Meningkatkan efisien proses bisnes organisasi atau perusahaan, mencipta inovasi dan perubahan. Dengan demikian, pengusaha pengetahuan dapat membantu Jabatan Perpaduan menjadi organisasi yang lebih efisien, inovatif dan kompetitif. My name is Nur Akila binti Nursalihid and my student number is 2023-305-707. And for the next question, which is number 7, what are the best practice and lesson learned that you could share with other department or organisation regarding intellectual capital management? Untuk mengintegrasi pengusaha pengetahuan, itu pertama, mengadakan seminar perancangan strategik. Ini adalah setiap tahun kita laksanakan, terutama di awal tahun lah. Kita mengadakan seminar perancangan strategik di semua peringkat pengurusan ataupun melibatkan pengurusan pertengahan dan atasan di awal, pertengahan dan hujung tahun bagi menetap, menilai semula dan mengkaji sejauh mana keberkesan sasaran kerja tahunan yang ditetapkan sama ada selari dengan dasar kerajaan dan matlamat strategi organisasi. Yang kedua, membina pengetahuan dalam organisasi, iaitu pengurusan pengetahuan yang efektif dapat membantu organisasi membangun dan memelihara basic pengetahuan internal mereka yang dapat menjadi aset berharga untuk inovasi dan pertumbuhan.
meningkat kecekapan dalam kualiti perkhidmatan, iaitu pengurusan pengetahuan yang baik dan cekap dapat membantu organisasi mencapai objektif yang ditetapkan. Kepentingan pengurusan pengetahuan dalam sebuah organisasi juga bertujuan meningkatkan kecekapan dan membantu organisasi membuat keputusan dengan tepat. Ia dapat melancarkan penjalanan tugas dan meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan. Kelima, meningkatkan inovasi, iaitu pengurusan pengetahuan yang cekap dapat membantu organisasi dalam peningkatan inovasi. Kemajuan sebuah organisasi memerlukan elemen kompetitif, pantas dan berdaya saing. Dengan mengintegrasikan pengurusan pengetahuan dengan pengurusan kualiti dan prestasi, Jabatan Pemburuan dapat mencapai pendekatan dalam efisi kualiti dan prestasi ini. Assalamualaikum. Thanks to the other interviewers. My name is Alia Sofia binti Fadzil. My metric number is 2023-399-385. Now I will continue with the next question, which is how do you align your intellectual capital management strategy with the organization vision, mission and values? Okey, strategi dan inisiatif yang dijalankan oleh Jabatan Pemburuan untuk meningkatkan modal intelek dalam organisasi ialah penerimaan akan menerima anugerah Primat Cemerlang APC untuk aktifkan awam dalam berikut. Yang pertamanya akan diberi sijil Perkhidmatan Cemerlang, hadiah prestasi sebanyak RM1,000, peluang dan keutamaan memajukan kerjaya seperti menghadiri kursus, seminar atau persidangan yang boleh menyumbang kepada peningkatan prestasi kerja. Seterusnya, peluang dan keutamaan bagi pencalonan untuk menerima pinat, bintang dan darjah kebesaran sama ada persekutuan ataupun di negeri. Nama dan gambar penerima dipamerkan di pejabat di lokasi yang strategik atau yang biasa dikunjungi orang ramai. Jadi ini adalah salah satunya inisiatif utama. Ini standard digunakan pakai oleh kalangan awam di mana-mana agensi. Jadi kita di daerah ini tak adalah ada peruntukan khas untuk kita beri inisiatif. Yang ada ni pun daripada pusat. So apa-apa pun diselaras oleh pusat sendiri. Apa-apa pun hujung tahun kebiasaannya APC ni akan diberi markah, iaitu SKT kepada setiap anggota, setiap ahli ataupun setiap kaki tangan awam. Dan awam penilaian ini dibuat di peringkat daerah, akan dibawa ke peringkat pengarah negeri. Dan dia akan hantar susulan nama-nama yang telah dicadangkan ini di peringkat kebangsaan pula kan. Okay. Thank you, sir, for the great response. Last but not least, the question I would ask pertaining to your organization is, what are the tools and technologies that you use or plan to use to facilitate intellectual capital management in your department? That's all from me. Thank you. Teknologi dan alat yang digunakan oleh Jabatan Pemburuan untuk menyokong pengurusan pengetahuan dalam organisasi melibatkan beberapa elemen penting. Yang pertama, teknologi intranet dan internet. Teknologi ini digunakan untuk menyokong fungsi pengurusan perencanaan dan pengambilan pekerja. Selalunya untuk pengambilan ini oleh sistem SPA, selalunya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. SPA sendirilah diberi tanggungjawab untuk membuat lantikan atau pengambilan pekerja-pekerja baru untuk dilantik dan juga disalurkan kepada agensi-agensi yang memerlukan. Seterusnya, sistem pengurusan pengetahuan. Teknologi ini membantu pengetahuan dapat diakses dan sistem pengurusan pengetahuan, iaitu teknologi juga boleh serta membantu kita dalam penyimpanan dan dapat mengalihkan maklumat dengan mudah dan berkesan. Dan ketiga, teknologi komunikasi dan maklumat ICT. Teknologi ini dapat mengekang pekerjaan dengan menyeragamkan dan menyusul proses kerja, menghadkan bilangan cara bekerja yang dapat melaksanakan tugas dan menyikat maklumat serta sumber diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas. Yang keempat, sistem yang digunakan pakai buat masa ini untuk semua kaki tangan awam kerajaan, iaitu kita menggunakan sistem pengurusan maklumat sumber manusia MyHermes. So kini telah kita guna pakai dalam lebih kurang dalam 5 tahun, tapi dalam proses percubaan lagi dan diguna pakai yang mana-mana segala untuk tentang maklumat sumber kaki tangan di dalam Hermes ni lah. Say thank you to Encik Muhammad Zubair bin Muhammad Zain for taking your time to meet us today. It was great to talk about the role of intellectual capital in knowledge management in the Department of National Unity and National Integration, JPNIN. We really appreciate all the information that has been given, and we will use it as our reference to complete the assignment that has been given. In conclusion, the organization commitment to leveraging knowledge management and intellectual capital not only because of its international operation, but also contribute to the greater good of society. Through this effort, the organization can continue to be driving force in promoting unity, celebrating diversity, and fostering social cohesion within its community.